Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya adalah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya pada hari ini, hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Kita masih lagi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai awal di dalam masjid kita pada hari ini. Dan selain itu kita masih lagi diberikan peluang dan rezeki untuk berada di dalam bulan Ramadan ini. Jadi pertamanya, apa yang saya ingin sampaikan di sini tidak bukan adalah sedikit penerangan dan sedikit tazkirah ringkas sementara kita tunggu waktu azan maksudnya fardu Jumaat. Jadi di sini seperti mana yang tuan-tuan, ayah-ayah sedia maklum, Masjid Jami'ur Rahmah ini adalah proses mengumpulkan dana untuk dibinakan masjid yang baru. Dan ini adalah penantian yang mungkin telah mengambil masa beberapa tahun daripada pihak penduduk di kawasan sini. Tapi ada beberapa perkara yang kita perlu sedia maklum, dan juga ada beberapa berita baik yang kita mungkin dapat sampaikan kepada ahli karya dan penduduk di sekitar sini. Pertama yang disampaikan di sini, alhamdulillah, kutipan wakaf tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini telah pun dihantarkan ke Perbadanan Wakaf Selangor sebanyak RM500,000. Jadi itu adalah kutipan wakaf yang tuan-tuan, ayah-ayah telah laksanakan sebelum ini. Untuk apa? Untuk dibinakan masjid baru yang mana ia mengambil masa dalam tempoh insya-Allah hujung tahun ini ataupun akan dimulakan pada tahun hadapan, awal tahun insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita telah mendapat gesaan daripada pihak ICU, yang mana pihak ICU ingin menyegerakan pembinaan masjid ini. Cumanya di sini dana yang diberikan, yang diturunkan daripada pihak ICU hanyalah separuh daripada kos sebenar, anggaran 7.5 juta sahaja. Yang mana dengan 7.5 juta ini ianya mampu untuk menyediakan masjid struktur utama sahaja, dan ianya tidak termasuk interior design, tidak termasuk untuk kelengkapan dalaman, dan juga adalah beberapa benda-benda yang lain lagi. Tetapi apa yang mengembirakan di sini, dengan dana yang daripada ICU ini tuan-tuan, ayah-ayah rahmat Allah sekalian, insya-Allah kita akan dapat sama-sama rasa solat di masjid baru kita nanti. Ini Masjid Jami'ur Rahmah yang baru dalam sedikit masa sahaja lagi. Kerana apa? Ialah kerana masjid kita pun dah lama, dah banyak masalah. Macam kita tengok dekat flyers, ada berlaku kebocoran, berlaku lintah-lintah dan sebagainya. Mungkin dulu kita rasa dengan penambahbaikan rasa boleh solve problem kan. Tapi setelah mendapat arahan dari pihak JAIS dan juga pihak berautoriti, adalah lebih baik kita binakan masjid yang baru. Cumanya ada masalah dana lah sedikit. Dan di sini saya ingin menggesa, saya ingin mengajak ayah-ayah, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, teruslah sama-sama menyumbang, berwakaf untuk pembinaan Masjid Jami'ur Rahmah ini. Lebih-lebih lagi di dalam bulan yang penuh mulia ini, di bulan Ramadan. Jadi juga Datuk Nazim ada berhubung dengan saya, dia bagi tahu insya-Allah dia memerlukan lagi, pihak masjid memerlukan lagi RM1,000,000 lagi untuk sama-sama dimasukkan ke dalam kos yang sedia ada tadi, yang akan diturunkan
Yang ini 7.5 juta tadi ditambah dengan 1 juta tadi untuk dapat dibinakan insya-Allah paling cepat pada awal tahun depan lah, insya-Allah. Jadi di sini perlu usaha dan juga perlu bekerjasama di antara masyarakat, di antara penduduk, ahli karya. Kalau pun kita tak dapat nak sumbang kewangan, nak berwakaf secara tunai dan sebagainya, mungkin boleh iklankan, sebarkan kita punya poster Masjid Jami'ur Rahmah ini. Bagilah saudara mara kita ke, kawan-kawan kita, kenalan kita yang mana kita tahu dia mungkin ahli korporat ke, yang mungkin saudara-saudara besar ke apa, boleh untuk berwakaf dengan nilai yang tinggi untuk sama-sama berwakaf untuk Masjid Jami'ur Rahmah ini. Dan kalau kita lihat tuan-tuan ayah yang dirahmati Allah sekalian, wakaf ini adalah satu amalan yang sangat mulia. Wakaf ini adalah satu amalan yang sangat baik. Dan wakaf ini juga termasuk dalam salah satu amalan yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Ini adalah satu amalan yang apabila kita meninggal dunia nanti, wakaf ini adalah salah satu amalan yang kita boleh bawa ila yaumil qiyamah. Ini dinyatakan sendiri oleh baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan in qata'a amaluhu ila min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Apabila matinya seseorang insan, putus segala amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan bagi. Biasa kita lihat hadis itu lagi masuk Ramadan, hadis sedekah dan sebagainya ini. Tapi sejauh mana perhatian kita terhadap apa yang Nabi SAW sampaikan ini? Di awal hadis tersebut Nabi beritahu apabila mati seseorang insan, hari ini alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita usia, Allah berikan kepada kita nyawa. Sampai hari ini, sampai Ramadan yang ke-18 ni, kita masih hidup, masih boleh mengerjakan segala amal kebaikan. Tak ada halangan, tak ada siapa pun yang halang kita untuk berbuat kebaikan. Tak ada siapa yang halang kita untuk datang awal ke masjid. Tak ada siapa yang halang kita untuk berpuasa pada hari ini. Tetapi apabila kita telah meninggal dunia nanti, tak ada apa amalan yang kita boleh buat lagi, tuan-tuan. Sebab itu nak buat amal waktu kita hidup ni lah. Syarat nak buat kebaikan ni adalah hidup. Kerana mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah nyatakan setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Pasti akan mati. Tetapi sewaktu hidup ini, segala amalan yang wajib kita buat dan perlu ditopak, perlu disulam dengan ibadah-ibadah awafil, yakni ibadah-ibadah sunat. Dan wakaf ini juga termasuklah ibadah sunat tersebut. Dan waktu kita hidup, semua benda kita boleh buat. Mati kita nanti tak ada apa kita boleh buat. Nabi bagi tahu kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah inilah jumhur ulama menyatakan ia khusus untuk ibadah wakaf. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Nabi bagi tahu kullu ma'ruf sedekah. Setiap perkara kebaikan, perkara yang baik itu sedekah. Kita berzikir sedekah, kita bercakap perkara yang baik sedekah, kita alihkan batang kayu di jalanan pun sedekah, meleraikan pergaduhan 2 orang muslim sedekah. Tetapi untuk sedekah jariah ini, yang mana dalam hadis ini ianya khusus untuk wakaf. Wakaf ni macam mana, tuan-tuan? Seperti yang tuan-tuan ayah-ayah dah pernah buat sebelum ni. Saya bawakan contoh masjid kita ni lah, Masjid Jami'ur Rahmah ni sendiri. Dah hampir 40 tahun lebih. Dah hampir 40 tahun lebih usia. Dulu siapa yang bangunkan surau ni? Siapa yang bedakan surau ni? Siapa yang buat penambahan ruang-ruang limpah dan sebagainya, penambahbaikan ruang limpah luar? Ini semua adalah wakaf daripada tuan-tuan dan juga mungkin barisan-barisan ayah-ayah tuan-tuan yang lama. Tetapi kita lihat hari ini apa yang mereka wakafkan itu masih kekal sehingga hari ini. Ini baru kita cerita 40 tahun punya wakaf, tuan-tuan. Saya pernah ceramah di Gresik, di
Di sebelah Tanjung Malik tuan-tuan, ada masjid yang berusia 100 tahun lebih. Berapa banyak pahala yang dia dapat tuan-tuan. Dan kalau kita lihat, biasanya usia mereka meninggal dunia lebih lama dari usia mereka hidup di dunia. Kerana apa? Kerana sampai hari ini belum kiamat tuan-tuan. Dan kita tak tahu bila berlakunya kiamat. Dan selagi mana dia masih di dalam kubur, meninggalnya arwah tadi meninggalkan sesuatu benda yang sangat berharga untuk dirinya, sangat bermanfaat. Ini baru 100,000 lebih tahun. Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Baginda Nabi SAW juga turut berwakaf tuan-tuan. Bila Masjid Quba, Masjid Nabawi sampai hari ini masih digunakan oleh jutaan manusia ziarah, beribadah. Agak berapa banyak pahala yang Nabi SAW dapat. Dan Nabi kalau tak buat pun tak apa tuan-tuan, tidak boleh. Tapi Nabi adalah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam setiap apa yang Nabi sampaikan, dalam setiap apa yang Nabi sumbangkan, dan lain dilakukan adalah untuk menunjukkan rasa syukur bagi Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Nabi juga adalah seorang hamba. Itulah hebatnya Nabi. Dan apa yang Nabi tunjuk, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan apa yang Nabi tunjuk tidak bukan adalah untuk kita hamba-Nya, untuk kita umat-Nya, untuk ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Dan Nabi dah tunjuk salah satu cara apabila kita mati nanti, kita dapat satu amalan, dapat buat satu amalan yang bila kita mati, kita dapat pahala yang mengalir daripada amalan tersebut. Tak kira dah berapa ringgit pun yang tuan-tuan ayah-ayah telah wakafkan. Di hari ini di hadapan tuan-tuan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, ada satu peluang bila kita bulan puasa ini untuk sama-sama dikongsikan harta yang ada untuk sama-sama berwakaf bangunkan Masjid Jami'ur Rahmah yang baru ini. Jangan pula kita dulu kita dah wakaf, kita rasa tak apalah dulu dah wakaf, jangan dibagi orang lain. Jangan tuan-tuan. Jadi sebab itu ini adalah peluang. Ini adalah peluang untuk kita semua yang ada di kawasan ini. Peluang untuk kita binakan rumah siapa tuan-tuan? Rumah Allah yang satu kat akhirat nanti. Rumah kita dah sebab apa? Nabi janji orang yang bina masjid ni Allah akan binakan rumahnya di syurga. Ini hebatnya ibadah Allah. Dan yang kedua, Nabi beritahu ilmu yang bermanfaat. Jadi teruslah sampaikan ilmu yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Kita semua Allah kurniakan kepandaian, ilmu yang berbeza-beza, dan setiapnya melengkapi antara satu sama lain. Jadi kita sampaikan ilmu ini, ilmu pengurusan, ilmu baik boleh dikreator, ilmu memasak, ilmu agama, ilmu matematik, sampaikan supaya kita dapat melengkapi antara satu sama lain. Dan akhirnya kita, apabila apa yang kita sampaikan itu diamalkan, kita akan dapat apa yang Nabi janjikan, iaitu ilmu yang bermanfaat. Bila kita dapati nanti, ilmu bermanfaat inilah menjadi pahala kepada kita. Dan yang terakhir Nabi beritahu apa dia tuan? Awalan salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kita. Dan alhamdulillah hari ini Allah kurniakan kepada kita rezeki pernikahan, dapat menikah dengan isteri sangat bersayang kita. Dan hasil daripada pernikahan tersebut Allah tambahkan lagi rezeki. Allah kurniakan kepada kita zuriat. Allah berikan kita zuriat. Ada yang ramai zuriat, ada yang sikit zuriat, ada yang belum direzekikan lagi. Saya minta maaf, semoga Allah kurniakan juga rezeki zuriat kepada tuan-tuan. Tapi yang diceritakan di sini dengan zuriat tersebut, kita didik anak kita, kita jaga anak kita, kita jaga anak kita daripada kecil, daripada dia lahir. Kita dah plan nak pergi bersalin kat hospital mana, kita dah plan nak bawa dia berpantang kat mana, rumah sendiri ke, rumah mak sendiri ke, rumah mak mertua ke, selesa, nak bagi keselesaan kepada isteri dan anak kita. Masuk alam persekolahan, kita hantar anak kita masuk sekolah yang bagus-bagus.
hantar ke kolej yang bagus-bagus dengan pengharapan semoga anak kita menjadi anak yang saleh, mampu mendoakan kita satu hari nanti apabila kita telah meninggal dunia. Persoalannya di sini, siapa yang boleh jamin anak dia mendoakan dia satu hari nanti apabila dia telah meninggal dunia? Jadi sebarang jaminan bukan. Jadi sebarang jaminan anak kita akan mendoakan kita apabila kita telah meninggal dunia nanti. Jadi kat sini siapa yang kena jadi anak soleh dahulu? Dan tentu kita semua yang ada di dalam rumah Allah pada hari ini perlu menjadi anak yang saleh dahulu. Kerana apa? Kerana kita ada ibu dan ayah. Kita juga ada arwah ibu dan ayah. Kita perlu mendoakan arwah ibu dan ayah kita yang telah pergi meninggal dunia. Walaupun hari ini kita dah berpangkat atuk, berpangkat nenek sekalipun, berpangkat pakcik sekalipun, dah ada cucu cicit anak buah, kita tetap ada arwah ibu dan ayah kita yang ternanti-nantikan doa-doa daripada anak-anak yang saleh. Dengan perbuatan kita itu barulah nanti anak kita menjadikan lihat, oh ayah aku selalu doakan, ayah aku selalu sedekahkan nenek aku. Mungkin satu hari nanti dia terkesan dengan amal kebaikan yang kita buat kepada mak ayah kita, kepada arwah mak ayah kita, anak kita juga akan menjadi anak yang saleh. Dan selain daripada doa daripada anak yang saleh, ada satu amalan yang pahalanya kita boleh sampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang ini sedekah. Yang ini sedekah. Kerana apa? Dalam hadis Bukhari, seorang lelaki bertemu dengan Nabi SAW. Dia keluar musafir, balik musafir, dia dapati mak dia telah meninggal dunia. Lalu dia datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ummi uftridat nafsuha wa lam tusbi, fa'azunuha law aqallamat tasaddaqat, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala Rasul, na'am, fatasaddaq anha. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Dia tidak sempat berkata-kata, tak sempat berwasiat. Aku yakin sekiranya dia masih hidup, pasti dia akan suruh aku bersedekah. Dan dia tanya dekat Nabi SAW, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Ada tak pahala sekiranya aku bersedekah untuknya, yakni untuk arwah ibuku? Jawab Nabi, ringkas tepat, na'am, ya, sedekahlah. Jadi hari ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan puasa ini, Nabi bagi tahu. Dan juga dalam hadis lain, antara amalan seorang lagi tanya kepada Nabi, ayyul islami khair, amalan Islam apa yang terbaik? Nabi bagi tahu apa? Tut'imu ta'am, sedekah makan, beri orang makan. Kita beri makan di luar Ramadan dengan beri makan di dalam Ramadan tak sama juga. Jadi berlumba-lumba kita untuk buat kebaikan, beri makan, dia adalah antara amalan terbaik dalam Islam. Dan jika beri makan itu yang manfaatnya tidak berpanjangan. Sebab apa saya cakap tidak berpanjangan? Hari ini saya belajar tuan-tuan, makan nasi Arab, tapi bukan tengah hari lah, atau mungkin nanti. Contoh, tuan-tuan makan, tuan-tuan kenyang, habis. Manfaatnya kita saja. Tuan-tuan kenyang, tuan-tuan sakit perut, tuan-tuan ke toilet, habis manfaat dia. Itu pun nilainya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi dengan amalan wakaf yang manfaatnya berpanjangan ila yaumil qiyamah. Selagi mana Masjid Jami'ur Rahmah yang dah 40 tahun ini ada, dan akan digantikan dengan masjid yang baru. Mungkin boleh berusia 50 tahun, mungkin boleh berusia 100 tahun. Selagi mana ianya kekal di situ, ianya kekal di sini, ia akan memberikan pahala yang berpanjangan buat tuan-tuan, buat sesiapa yang tuan-tuan niatkan untuk menerima pahala daripada wakaf tuan-tuan, insya-Allah. Jadi teruskanlah berwakaf, ambillah peluang Ramadan yang ada ini untuk sama-sama kita berwakaf, untuk sama-sama kita bertahun bekerjasama dalam membangunkan masjid kita ini. Dan juga pihak AJK masjid mengucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan AJK yang terdahulu, yang mana banyak menguruskan masjid dan sebagainya. Apa yang dahulu tiadalah yang sekarang. Jadi sama-samalah berusaha, sama-samalah memberi tenaga, terus bersatu hati untuk sama-sama membangunkan masjid yang ramai yang baru ini. Agar kita yakin Nabi bagi tahu tidak akan berkurang satu orang yang bersedekah, dan Allah akan gantikan setiap sedekah-sedekah kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu.
yukhlifu. Setiap apa yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Ini bukan janji sebarang janji, tuan. Ini bukan janji untuk kapur, ini bukan janji guru kelas, ini bukan janji makcik-makcik kita, tuan. Ini Allah Azza wa Jalla janji. Setiap apa yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Jadi duduklah dua yang ada ini pada hari yang penuh keberkatan ini, Jumaat dalam bulan Ramadan ini. Sama-sama kita berwakaf. Kalau ada pun tak bawa duit hari ini, akan datang, hubungilah barisan AJK pembinaan yang ada untuk berwakaf. Boleh hubungi. Ataupun kalau segan boleh masukkan duit kat tabung pembangunan kat luar sana pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau segan lagi tak orang nampak, masukkan tabung, buat online transfer pun ada. Ada online transfer kan, insyaAllah lebih mudah, tak ada orang tahu. Tak ada takut sangat orang nampak kan. Boleh, mudah, insyaAllah. Jadi itulah saja sedikit sebanyak konsep saya pada hari Jumaat ini. Semoga kita terus istiqamah di dalam setiap amal kebaikan kita. Ahabbu Allah Ta'ala adwamuha wa iqtala. Amalan terbaik ni antaranya apa? Amalan yang sedikit tetapi betul-betul. Bulan Ramadan ini saya yakin kita semua berusaha dengan kuat untuk beribadah, dan semoga apa yang kita usahakan itu terus menerus apabila kita keluar daripada Ramadan nanti, insyaAllah. Jadi itu saja sedikit sebanyak kongsian dari saya. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan dapat disampaikan kepada ahli karya yang mungkin tak hadir tetapi kaum muslimah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.